أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada kali ini kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat ini, yang mana kita sampai kepada tajuk wirid selepas daripada solat fardu. Wirid selepas daripada solat fardu. Dia sebenarnya wirid-wirid ini dia tidak ada suatu ketetapan yang khusus mesti wirid ni dia boleh baca, tidak. Tetapi para ulama menyusun kepada kita untuk memudahkan kita membaca wirid-wirid yang tertentu. Daripada duduk saja, maknanya di situ hendaklah kita berwirid ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara yang dicadangkan kepada kita ialah tentang bacaan selepas memberi salam ke kanan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu cadangannya. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan syurga. Dan ketika mana bagi salam ke kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami memohon perlindungan daripada kemurkaan-Mu dan daripada azab api neraka-Mu. Itu bacaan semasa menyapu tangan ke muka. Walaupun ini juga satu perbincangan juga, sapu ni sunat kata sunat, sebab dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak memasukkan sapu muka itu sunat kepada solat. Maknanya dia habis dekat bagi salam yang kedua saja. Itu. Tetapi kalau orang nak sapu muka tidak ada masalah. Bukanlah satu perkara yang akan dikaitkan perkara bid'ah pula sapu muka ni. Asalkan dia tidak meletakkan itu satu kewajipan kena buat. Orang kata Nabi suruh buat begini, dah. Dia menjadi satu, memang ada riwayat yang menyatakan Nabi pernah menyapu muka, tapi dalam keadaan yang tertentu kerana pasir-pasir yang lekat pada wajah Rasulullah SAW. Maka dengan sebab itu ada yang mengambil maknanya nak menyapu muka. Dibawa di sini dalam kitab ini tentang bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anil hamma wal hazan. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan, hapuskanlah daripada aku kesusahan dan perkara yang mendatangkan duka cita. Ini adalah dia sebenarnya tak tahulah tajuk dia wirid selepas solat fardu, tapi duk tengok ni tak apa kena dengan tajuk ni. Mungkin berlaku kesilapan ni dalam buku ni. Sebab bila dia sebut wirid selepas solat fardu, tapi yang dibawa ni doa-doa sebenarnya yang dibaca masih lagi dalam solat, kan? Masih dalam solat. Contoh bagi salam ke kanan tu kan, itu dalam solat lagi. Walaupun itulah penghabisnya, tapi di sini juga dia baca bacaan semasa masih duduk dalam tahiyat akhir. Dan jadi ini juga kita lihat bagaimana bacaan dalam tahiyat akhir itu merujuk kepada bacaan dalam solat lagi. Dia tak selesai lagi. Disebut dalam bacaan ini, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli kabirut takbira. Ada yang bacaan dalam tahiyat akhir ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW adalah doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu bacaan doa ketika mana dalam tahiyat akhir. Baik tuan-tuan, lepas pada tu barulah tajuk betul lah. Wirid lepas daripada solat fardu ni, hak muka surat ni dia tak masuk. Dia tak masuk muka surat ni. Dah ada buku. Kalau tak ada buku, tengok lantai je lah. Tak ada buku ni, orang sebut je kan. Sebab tak kena dengan tajuk tadi sebut tadi.
Tak berkenaan dengan tajuk. Jadi tajuk wirid lepas solat fardu tu, tajuk tu pindah ke sebelah. Pindah ke sebelah. Dia punya tak kena, dia punya susunan tu. Hak sebelah tu baru betul. Wirid selepas solat bermula dengan apa? Astaghfirullahalazim. Lepas solat, lepas kita bagi salam semua. Sepah kita kata selepas salam yang kedua, habis dah solat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita bermulalah wirid. Wirid. Dan wiridnya bermula dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita memohon keampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas salam dan sebagainya. Saya rasa yang ni tuan-tuan boleh baca sendiri lah kot. Sebab doa-doa ni kalau kita nak baca, kita perlu hafal. Kita perlu hafal dan juga kita perlu amalkan setiap kali lepas solat, baru dia ingat. Jadi itu antara bacaan-bacaan. Dan ini saya rasa, saya sebut tadi bahawa bukan mesti ikut susunan ini, tidak. Tetapi para ulama meletakkan susunan supaya kita tak, bila kita ni ialah kadang-kadang menyebabkan kita tak tahu nak baca apa, duduk senyap tengok orang kan. Maka dengan sebab itu ada panduan-panduan untuk kita baca. Dan di sini juga pandangan ulama yang menyatakan tentang boleh baca ramai-ramai ni. Walaupun asal sunat dia masing-masing wirid, masing-masing doa, masing-masing asalnya. Namun begitu dibolehkan beramai-ramai li ta'lim. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan untuk mengajar. Tu imam contohnya, dia tengok orang lain tak tahu nak buat apa kan? Astaghfirullahalazim, ikut astaghfirullahalazim. Kan? Lepas tu dia la ilaha illallah, orang ikut. Jadi makna dari situ dia buat secara beramai-ramai dengan tujuan nak mengajar supaya orang tahu apa yang nak buat. Maka lama-kelamaan insya-Allah mudah-mudahan dah reti, maka dia boleh melaksanakan secara bersendirian doa-doa, zikir-zikir yang dilakukan selepas daripada solat. Kemudian baca Fatihah, kemudian ayat kursi kan, kemudian penghujung surah Baqarah. Ini semua daripada ayat 18 surah Ali Imran, dan kemudian seterusnya juga surah Ali Imran dan sebagainya. Dan ini semua cadangan-cadangan wirid ini saya rasa bahawa tuan-tuan boleh untuk memilihnya dan juga untuk beramal dengannya kan? Sebab wirid-wirid ini, zikir-zikir ini ia mengandungi daripada ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang telah ada pun kita sebut sebagai makthur, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan adalah pada Allah Ta'ala sekalian, kita berhenti sebentar, kita sambung lepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama untuk kita meneruskan perbincangan. Tadi pun untuk rakaman tanyalah Ustaz, tajuk yang akan dibincangkan. Baik, apapun tuan-tuan dan rahmat Allah, saya nak terus pada tajuk seterusnya lah, qada solat. Hak zikir ni, hak wirid ni rasa boleh baca sendiri kan, dan juga boleh hafal mana-mana zikir, mana-mana doa, mana-mana yang kita nak baca. Cuma kita nak bincang tentang persoalan-persoalan, perkara-perkara yang melibatkan hukum hakam. Contohnya qada solat, muka surat 148. Qada solat mengikut hukum syarak, orang yang dibolehkan qada ialah orang yang tertidur dan orang yang terlupa. Hukum syarak ni bila sebut tentang qada solat, dia bukan boleh saja-saja nak qada, tak boleh. Tak boleh kita kata tak apalah, tak selesa nak solat di pejabat ni, ingat balik solat kat rumah. Balik rumah habis dah waktu, tak apalah qada lah kat rumah. Tak boleh. Dia qada ini dia bukan dalam perkara yang kita sengaja nak qada, tak boleh. Qada ni dalam solat yang memang tak sengaja kita tinggalkan. Tak sengaja ni mungkin sebab kerana kita tertidur. Biasa tidur ni subuh kan.
Tidak, jaga-jaga pukul 8. Bila jaga-jaga pukul 8, maknanya kita kena qada solat tersebut. Tapi kita tidak berdosa sebab kita memang tak jaga dan kita tak bangun. Ini mungkin berlaku sekali sekala, tapi kalau hari-hari ada problem. Yang mana problem? Hari-hari pukul 8 problem. Dan sekali sekala mungkin sebab kita penat sangat, letih sangat, tak kepala hilang, jaga-jaga pukul 9. Maka di situ kita wajib qada, tetapi kita tidak berdosa sebab kita tak sengaja. Begitu juga orang yang terlupa. Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi terlupa, sahabat terlupa. Mungkin satu perencanaan daripada Allah nak bagi tahu tentang wujudnya salat qada ini, yang mana dalam peristiwa Khandaq, perang Khandaq, sahabat Nabi korek parit. Waktu itu masing-masing terlupa. Kalau tak silap saya, solat asar yang terlupa itu. Dan awal-awal orang yang ingat adalah Umar tanya Nabi, kita solat lagi tak? Tanya sahabat lain semua kata, dok lagi, terlupa, masa dia terlupa. Maka di situ Nabi dan juga para sahabat menunaikan qada solat asar selepas terbenam matahari, maknanya pada waktu maghrib. Maka di situ menunjukkan ada dua keadaan yang mana kita boleh qada. Yang pertama, kerana kita tertidur. Yang kedua, kerana kita tak sengaja juga, kerana kita terlupa. Tetapi dalam keadaan-keadaan lain memang tidak dibenarkan untuk kita qada. Kedua-dua golongan ini tak berdosa. Tak berdosa maknanya tak berdosa sebab apa? Sebab tak sengaja. Tapi wajib qada serta merta. Waktu mengqada solat ialah ketika ia sedar bahawa ia telah meninggalkan solat tersebut. Waktu bila qada? Waktu dia ingat, dia terlupa. Kan? Nabi kata falyusalliha idza dzakaraha. Tunaikan solat bila mana dia ingat. Bila sedar aku tak solat lagi, maka kadang-kadang mungkin juga orang dengan kesibukan dia terlupa, dia ingat solat dah. Duk teringat macam solat dah, rupanya solat yang semalam. Ini tak ni. Kan? Jadi makna pada ketika itu dia kena qada sesegera mungkin. Bagi orang yang meninggalkan solat tanpa sebab yang syar'i, tanpa sebab, bukan kerana terlupa, bukan kerana tertidur, maka ternyata telah meringankan ibadat solat dan dianggap kufur. Itu dia. Orang yang meringankan solat, dia tinggal dengan sengaja, dia kata sini dianggap kufur. Macam mana dia anggap kufur itu? Kena tafsir pula. Sebab berdasarkan hadis Nabi, man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kufur yang nyata. So macam mana kufur ni? Iaitu para ulama menyatakan bila mana orang itu engkar kepada kefarduan salat, maka dia menjadi kufur. Dia engkar kepada kefarduan salat, waktu itu dia jadi kufur. Tetapi kalau dia tidak engkar, cuma dia berat nak buat, maka dia dikira fasik. Dia tak kufur tapi dia kira fasik. Sebab dia tak engkar, cuma kadang-kadang faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor nafsu, syaitan yang menggoda diri dia menyebabkan dia payah nak bangun subuh ni. Allah susah, dia tahu je, lagi dia tak buat gitu je, dia tinggal dengan sengaja. Maka dengan sebab itu dia jadi fasik. Tetapi kalau orang itu tinggal dengan sengaja dan dalam masa yang sama ingkar terhadap kefarduan tersebut, maka dia menjadi faqad kafara jihara, menjadi kufur yang nyata. Bagi orang yang sengaja meninggalkan salat, berdosa dan wajib qada serta bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tinggal dengan sengaja ni, bila mari ingat balik Allahu Akbar, aku ni kan, aku tinggal salat dulu ni, banyak ni, buat macam mana ni? Yang pertama sekali kita bertaubat kepada Allah, itu yang pertama. Sebab zaman dulu lah keadaan kita tidak mempunyai satu kesedaran, kita tinggal salat. Maka yang pertama kita buat apa? Kita qada salat tersebut, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mula sekali. Lepas mana kita bertaubat, apa tanda kita bertaubat? Tanda dia kita qada. Kita berusaha untuk qada sebaik mungkin. Kita qada sekadar mana yang termampu, menunjukkan kita bersungguh-sungguh
untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, waktu yang dimakruhkan salat, waktu makruh salat ada pada 5 waktu. Dia kata yang pertama selepas salat subuh hingga naik matahari. Ini waktu makruh ni waktu makruh tahrim, makruh yang hampir dengan haram. Waktu lepas solat subuh sampai naik matahari. Ini solat ni pula adalah solat sunat ni. Kena faham pula, waktu makruh solat ni adalah solat sunat, bukan solat wajib. Kalau solat qadha tu wajib, dia anytime, dia tidak ada waktu, 24 hours per day dia boleh tunaikan. Tapi yang kita solat sunat, solat sunat ni lepas subuh sampai matahari naik sekadar satu galak, ataupun kita sebut tadi mana dia? Okey. Subuh pukul berapa? 5.54. Syuruk pukul berapa? Syuruk 7.11. So setengah jam lepas syuruk. Lepas kita solat subuh, kata-kata pukul 6 kita solat fardu subuh, lepas tu tak ada solat sunat sampai pukul 7.40 sampai 7.40. Mana setengah jam lepas daripada syuruk, lebih kurang lah, lebih kurang. So 7.40 balik, 7.40 baru kita boleh tunaikan solat sunat. Solat sunat isyraq atau solat sunat duha. Isyraq tu juga sebagai solat duha. Jadi itu waktu dia. Tapi sepanjang kata kita solat pukul 6, solat fardu subuh pukul 6, sepanjang tu sampai 7.40 tu tak ada solat sunat, tak ada, tak boleh. Nak buat boleh lah, baca Quran, nak berzikir boleh, nak duduk kuliah ilmu boleh, tapi solat sunat tak ada. Sampai 7.40 lepas syuruk itu, sekejap lepas syuruk, barulah kita boleh tunaikan solat sunat. Itu waktu-waktu yang dilarang daripada solat sunat. Yang kedua, ketika naik matahari, sama lah. Naik matahari tu lah 7.11 tu syuruk tu naik matahari lah kan, sama lah. Gabung ke hal semua dua. Nombor 3, ketika matahari di tengah-tengah langit. Ketika matahari tengah rembang kata, tengah terpacak putih atas kepala, maka waktu itu juga waktu yang tidak dibenarkan untuk solat sunat. Sampailah tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Sebelum zuhur dah 15 minit, setengah jam tak boleh tunaikan solat sunat. Kita ambil setengah jam lah, ihtiyatan setengah jam sebelum zuhur. Kalau kita nak buat andaian lebih kurang, not exactly but approximately, lebih kurang waktu dia setengah jam sebelum zuhur. Waktu tu kita tidak tunaikan solat sunat. Baik, yang ketiganya adalah selepas solat asar sampai terbenam matahari. Lepas kita tunaikan solat fardu asar sampai terbenam matahari, lepas pada tu kita tidak boleh menunaikan, antara waktu tu kita tidak boleh menunaikan solat sunat. Ia dilarang. Bagi solat yang mempunyai sebab, maka tak dilarang. Itu solat yang tak ada sebab saja nak solat sunat, kan? Contohnya solat sunat hajat, dia boleh buat waktu yang bukan larang. Solat sunat istikharah, itu dia panggil solat sunat mutlak belaka tu. So dia boleh tunaikan solat pada waktu yang tidak dilarang. Jangan tunaikan waktu yang dilarang. Kecuali ada solat yang khusus macam solat qadha tersebut tadi, itu wajib kan. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid ni dia berkaitan dengan masuk masjid, so dia tak ada waktu. Tahiyatul masjid ni tak ada waktu. Sebab apa? Sebab dia berkaitan masuk masjid. Masuk masjid solat, masuk masjid solat. Kalau sehari 15 kali masuk masjid, 15 kali solat tahiyatul masjid, tak kira waktu. Masuk 7.30, masuk pukul 6.50, masuk pukul 5 petang, 5 petang. Jadi maknanya waktu masuk masjid kita buat tahiyatul masjid. So dia tidak ada kaitan dengan waktu larangan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian solat jenazah begitu juga, sebab dia keperluan jenazah, kan? Jenazah perlu dikebumikan segera. Tengok waktu lepas asar. Kalau solat jenazah ni dengan solat kan, ni lepas asar ni boleh dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan jenazah yang perlu dikebumikan. Waktu itu jenazah sampai dah lewat dah, nak kebumi pukul 6 hari ni, pukul 6 petang kena kebumi juga, tak boleh simpan nama ni, tak boleh simpan sampai malam ni, bawa lepas asar baru pergi nak kena solat jenazah lepas asar. Solat jenazah kan solat sunat, tetapi ia tak termasuk larangan tadi sebab dia ada kaitan dengan sebab jenazah tadi. Baik. Kemudian solat sunat qabliyah asar dan subuh yang tak sempat dilakukan sebelumnya. Jadilah keadaan kita mengqadha. Ini berdasarkan hadis Nabi sebenarnya. Hadis ini berkaitan dengan subuh, iaitu ketika mana sahabat Nabi seorang ni dia lambat
So dia solat subuh dengan Nabi. Lepas solat subuh, dia pun tunai solat 2 rakaat. Bila Nabi tengok dia tunaikan solat 2 rakaat, Nabi tunggu dia habis solat. Lalu Nabi tanya dia, as-salat az-subhi maratain, apakah solat subuh 2 kali? Sebab tadi kamu dah tunai solat subuh dah. Lepas subuh tak ada solat sunat lagi, so subuh 2 kali kan? Dia kata, tak ya Rasulullah, aku bukan tunai solat subuh 2 kali, tetapi sebelum subuh tadi aku tak sempat tunaikan solat qabliyah subuh. Mana solat sunat sebelum subuh tu kan, qabliyah subuh itu yang pahalanya dengan 2 rakaat solat fajar itu seumpama bumi segala dunia dan isinya, pahala yang sangat banyak yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi dia qadha, dia kata dia qadha solat tadi ni, solat subuh, sunat sebelum subuh yang dia tak laksanakan. Maka di situ Nabi hanya mendiamkan diri. Bila Nabi mendiamkan diri, dia termasuk dalam kaedah takrir. Takrir ni makna apa? Sunnah takririyah, Nabi bersetuju. Sebab kalau tak betul, Nabi akan larang, tak boleh. Tapi Nabi tak larang. Bila Nabi tak larang, maka bersetuju. Maka dengan sebab itu boleh dalam konteks qadha. Salat qabliyah subuh. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, habis kat situ dia masuk pertama, isteri saya tak sihat dan keuzuran, adakah batal wudunya sekiranya saya sebagai suami membantu beliau dalam mengambil wudu setiap kali beliau ingin solat kerana berlakunya persentuhan kulit antara suami dan isteri? Mohon pandangan Ustaz. Baik. Bersentuh antara suami dan isteri ini dia menjadi khilaf di kalangan ulama sama ada batal atau tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan batal, mazhab Hanafi kata tak batal, mazhab Maliki dilihat bersyahwat ataupun tidak. Kalau bersyahwat batal, kalau tak syahwat tidak batal. Maka itu keadaan dia. Maka kita ada choice 2 keadaan. Yang pertama, kita nak berpegang kepada pandangan yang menyatakan batal. Maka bila mana kita nak ambil wudu untuk isteri yang uzur, yang sakit, boleh menggunakan sarung tangan. Itu contoh. Yang kedua, kita juga boleh menggunakan pandangan yang agak mudah. Sebab apa? Sebab susahlah nak cari sarung tangan, nak apa semua kan. Maka boleh mengambil pandangan ulama yang memberi kebenaran untuk, maknanya tak batal lah kalau tak ada syahwat kan, kita sebut tadi kan. Jadi dia pun ambil wudu kerana ini sangat keperluan. Isteri dia tak ada siapa nak bantu, dia dah ambil wudu, tak ada apa-apa nak tolong ambil wudu je, maka itu tidak ada apa-apa masalah kan. Boleh kita gunakan pandangan-pandangan yang lain dalam memudahkan pelaksanaan. Sebab kalau tengok keadaan nak kena setiap waktu nak kena ambil dan sebagainya, susah. Waktu tu kita boleh ambil pandangan-pandangan ulama dari sudut. Inilah kadang-kadang pentingnya, perlunya perkara khilaf ini, perkara khilaf yang boleh memberi kebaikan kan. Bukan makna saja-saja nak buat, tapi ini satu keperluan. Kerana sakit, maka dia boleh ambil wudu, tak ada masalah. Yang kedua, apabila kita mendengar suatu berita kematian dan musibah, kita digalakkan untuk menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya yang mati itu orang kafir, bolehkah kita mengucap kalimah tersebut? Yang ucap kita orang kafir, yang ucap tu kita tak ada masalah kalau kita nak sebut kan? Sebab orang bukan Islam pun, dia hanyalah akan kembali pada Allah juga. Hanya orang Islam akan jadi pada Allah. Semua makhluk Allah ni semua diciptakan oleh Allah, dan semua akan kembali pada Allah. Sebab maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksud dia apa? Kita daripada Allah dan kita akan kembali pada Allah, itu maksud dia. Jadi semua makhluk, semua milik Allah Ta'ala, semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut inna lillahi itu untuk kita sebenarnya. Kita sebut itu untuk kita, yang mana kita mengingati kematian. Tak kira lah siapa mati sekalipun, tapi kita sebut itu bukan untuk dia, untuk kita menginsafi diri kita. Jadi dari sudut menginsafi diri kita ni tidak ada masalah waktu mana pun kita nak menginsafi diri kita.